Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang dihormati. Dr. Rosli adalah pensyarah bagi subjek kerjaya di semester ni. Okey, baik. Pada hari ini, ahli kumpulan kami akan membincangkan sedikit tentang ekonomi gigs yang mana kini menjadi trend dalam kerjaya pada masa kini, pada masyarakat. Okey, baik. Bagi subjek kaunseling kerjaya dan perkembangan personal, kod ABD 8043, seminar perkembangan kerjaya ni akan dibentangkan oleh saya sendiri, Nazir Khan bin Rafiq Ali, dan pembentang seterusnya Encik Muhammad Firdaus bin Abu Talib, dan diikuti dengan Encik Ahmad Sharifuddin bin Sarmin. Okey, jadi pembentangan pada hari inilah. Okey, baik. Bagi pengenalan, ramai kalangan masyarakat kita ni kehilangan kerja semasa pandemik melanda negara daripada 2019. Okey, lebih-lebih lagi diburukkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu lockdown yang menyebabkan beberapa faktor yang tidak penting bagi sektor yang tidak penting tidak dibenarkan beroperasi bagi tempoh berkenaan. Okey, dan jadi ekonomi tradisional ataupun yang mana menggunakan kaedah-kaedah tradisional untuk menjual barangan ataupun menjalankan perkhidmatan seolah-olah menjadi senyap, dan atau faktor-faktor tidak boleh keluar daripada rumah, dan akibat pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan menyaksikan ekonomi digital ataupun ekonomi gig tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Okey, di Malaysia antara platform-platform penyedia perkhidmatan yang menawarkan kemudahan yang berasaskan ekonomi gig ni adalah Grab, Foodpanda, Lalamove, Bungkus Eat, Lazada, Shopee, dan banyak lagi. Okey, ada juga syarikat tertentu yang membuat perkhidmatan secara sendiri, iaitu di bawah mana-mana platform. Dia bergerak sendiri melalui syarikat kedainya sendiri. Okay. Selain mereka ni menawarkan perkhidmatan kepada pengguna, platform gig ni terus menyediakan peluang kerjaya secara sambilan, secara sepenuh masa. Jadi dia memberi sedikit peluang dan kelonggaran kepada sesiapa yang berminat dan ingin mencuba kerjaya ni. Dia tiada halangan untuk dia melaksanakan secara sambilan. Okey, di mana mereka boleh buat selepas waktu dia bekerja ataupun sebagainya. Dan ada juga yang rasakan dia boleh bekerja secara sepenuh masa, so mereka mencuba sepenuh masa. Okey, Malaysia bukannya satu-satu negara yang mengurangkan kebergantungan terhadap modal ekonomi lama. Okey, malah sudah lama negara-negara rantau dah mula beralih kepada ekonomi digital, ekonomi gigs ni. Okey, perubahan landscape dalam dunia ni mempengaruhilah penyusunan semula kegiatan ekonomi dan peluang-peluang pekerjaan di banyak negara, khususnya yang mencapai ekonomi yang tahap yang lebih matang. Okey, jadi mereka lebih rela berubah ke arah itu, di mana diberi peluang kepada yang berminat untuk membuat secara sambilan dan secara tidak tetap. Okey, jadi landscape pekerjaan dalam sektor ekonomi gig ni bukan satu yang baru, bahkan sebelum pandemik lagi ia sudah ada. Okey, dan trend berkembang ni di mana perkhidmatan gig ni mendapat permintaan yang tinggi. Okey, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan bandar, di mana di masyarakat di bandar ni keadaan di bandar agak sesak pada waktu-waktu tertentu, terutamanya pada waktu puncak ataupun waktu
pagi dan sebagainya. So mereka banyak menggunakan perkhidmatan seperti ini, iaitu perkhidmatan penghantaran makanan, barangan dan sebagainya, untuk mempermudahkan mereka. Dan dalam masa yang sama juga, perkhidmatan ini juga berkembang lebih secara separuh masa, di mana ada segelintir masyarakat ni mencuba secara separuh masa apabila mereka sudah selesai waktu pekerjaan, iaitu di waktu petang dan malam. Okey, menyebabkan lebih ramai lagi kaki tangan yang bekerja pada siang hari, malam mereka mencuba ekonomi gigs ni, di mana menjadi rider kepada Foodpanda, Grab, Lalamove dan sebagainya, kerana mereka rasakan benda ni boleh dicuba dan tidak mengganggu pekerjaan hakiki mereka, dan mereka hanya memerlukan modal yang sangat berbaloi dan sangat affordable lah yang mereka boleh mendapat, supaya mereka boleh melaksanakan kerja-kerja yang mereka nak. Baik, seterusnya laporan tinjauan makroekonomi pada belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada tahun 2021 baru-baru ni. Ekonomi digital di negara kita ni telah berkembang sebanyak 18.5% setiap tahun dari tahun 2015 hinggalah tahun 2019. Sehingga Ogos 2020, kira-kira 540,000 pekerja di sektor ekonomi gigs ni aktif, dan 140 platform penyedia perkhidmatan gigs di Malaysia. Daripada jumlah itu, dianggarkan 190,000 pekerja adalah penunggang dan pemandu dari pelbagai jenis platform logistik, penghantaran makanan, barangan dan sebagainya lah. Jadi di sini jelaslah kelihatan tinjauan laporan ini bahawa ekonomi gig ni telah mendapat pilihan dan mendapat tempat di hati masyarakat yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Sebab mereka lebih suka dan tidak terlibat secara langsung dan boleh memilih sama ada untuk melakukannya pada bila-bila masa, hanya menggunakan platform-platform yang disediakan oleh syarikat-syarikat yang sedia ada. Jadi itu saja pembentangan daripada saya. Pembentang seterusnya akan membentangkan dengan lebih lanjut tentang ekonomi gigs ni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rosli dan Cik Nazir atas pembentangan tentang pengenalan ekonomi gig sebentar tadi. Dan saya akan meneruskan pembentangan ini berkenaan dengan apa itu ekonomi gig, iaitu ekonomi gig adalah satu sistem pasaran bebas yang memberi kebebasan kepada satu organisasi dan pekerja untuk menjalani kontrak tanpa perlu menggajikan pekerja sepenuh masa. Dan ia boleh bekerja secara fleksibel atau bekerja separuh masa untuk mencari pendapatan tambahan. Dan ekonomi gig ini diperkenalkan oleh Tina Brown pada tahun 2009, iaitu selepas kejatuhan ekonomi global. Dan satu laman Investopedia, iaitu satu laman kewangan yang berbengkalan di New York, menarifkan sebagai flexible jobs are commonplaces and companies tend towards hiring independent contractors and freelancers instead of full-time employees. Dan ekonomi gig mula popular sejak dunia dilanda kegawatan ekonomi pada tahun sekitar 2008, dan kegawatan ekonomi ini memberi kesan kepada seluruh dunia dan tidak ketinggalan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, sehingga mencetuskan satu trend pekerjaan secara digital menerusi kegiatan ekonomi yang dikongsi bersama. Dan trend ekonomi gig semakin meningkat kerana ia bukan sahaja tertumpu kepada anak muda, bahkan golongan suri rumah, pesara dan orang kelainan upaya OKU juga berpeluang untuk menjana pendapatan melalui ekonomi gig ini. Ekonomi gig merupakan pekerjaan yang berasaskan kontrak jangka pendek dan pekerjaan bebas dengan disokong oleh aplikasi teknologi. Ia juga didefinisikan sebagai satu, ekonomi perkongsian; kedua, ekonomi digital; ekonomi kolaboratif; ekonomi berasaskan masyarakat; dan seterusnya, ekonomi rakan sebaya.
Tiga komponen utama dalam ekonomi gig di Malaysia ialah pekerja bebas dibayar berasaskan tugas tertentu, pelanggan mahu perkhidmatan spesifik, serta syarikat membina medium antara pekerja bebas dengan pelanggan menggunakan platform aplikasi yang sedia ada. Dan ini merupakan antara platform penyedia perkhidmatan yang menawarkan kemudahan berasaskan ekonomi gig di Malaysia. Sebenarnya terdapat lebih beratus-ratus ataupun beribu-ribu platform penyedia perkhidmatan ini yang terdapat di Malaysia, dan antara yang popular ialah GrabFood, Foodpanda, Bukusit, Lalamove, Shopee dan juga Lazada. Dan antara kelebihan terlibat di dalam ekonomi gig ini ialah satu, pekerjaan yang mudah diceburi, iaitu penyertaan yang lebih mudah untuk mencari rezeki menjadikan ekonomi gig semakin mendapat perhatian dalam kalangan anak muda, dan dapat membantu memulihkan ekonomi, iaitu di sebalik pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berlaku sejak 2 tahun kebelakang ini oleh kerajaan yang menghadkan pergerakan orang ramai keluar dari rumah dan penutupan sementara operasi perniagaan. Trend permintaan terhadap perkhidmatan ditawarkan platform ini mencatat peningkatan yang sangat memberangsangkan. Dan antara lain kelebihan menjalankan ataupun terlibat dalam ekonomi gig ini adalah alternatif kepada majikan yang terjejas, di mana ramai majikan yang terjejas mula mengambil pendekatan lebih berhati-hati dalam penambahan sumber manusia atau menggajikan pekerja baru. Ini sekaligus menjejaskan peluang pekerjaan di sektor formal dan membuatkan ramai pencari kerja beralih ke sektor ekonomi gig. Dan juga peluang pekerjaan lebih meluas menjadi salah satu kelebihan terlibat dalam ekonomi gig ini, di mana pekerja ekonomi gig tidak hanya terhad kepada menjadi rider, namun turut terbuka kepada pekerjaan bebas atau freelancer yang menyediakan perkhidmatan profesional kepada majikan, misalnya dalam sektor teknologi maklumat iaitu IT, penjagaan kesihatan, perkhidmatan dalam sektor kewangan dan sebagainya yang berasaskan atas permintaan pekerjaan iaitu on demand job. Jadi untuk meneruskan tentang cabaran-cabaran di dalam perlibatan ekonomi gig ini, saya seterusnya menyerahkan pembentangan ini kepada Encik Ahmad Sharifuddin untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Dr. Rosli dan rakan-rakan sekelas. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan kami iaitu Encik Nizir dan juga Encik Firdaus atas pembentangan sebentar tadi. Jadi di sini saya akan menyambung pembentangan untuk kumpulan kami iaitu berkaitan tajuk ekonomi gig ya. Jadi seperti ditayangkan di slide, iaitu saya ingin menyambung bila kita membicarakan berkaitan gig ekonomi, terdapat cabaran yang berlaku lah. Jadi cabaran perubahan yang dilihat dalam menepani kemunculan ekonomi gig. Pertamanya dari segi perubahan budaya kerja di Malaysia. Ya, perubahan budaya kerja di Malaysia, kalau kita lihat dalam tempoh masa 5 ke 10 tahun mendatang, kemungkinan besar akan berlaku perubahan yang cukup besar dalam bidang pekerjaan, dan ianya akan merebak bukan sahaja bidang melibatkan teknologi, sebaliknya ia turut melibatkan sektor tradisional seperti perekonomian dan sebagainya, di mana pekerja tidak lagi terikat dengan persekitaran pejabat korporat, tetapi mereka boleh bekerja di mana sahaja yang diinginkan tanpa perlu terikat dengan tempat. Ini termasuklah bekerja dari rumah. Mengenai tugasan kerja pula, pekerja hanya bekerja untuk tugasan yang melibatkan skop kerja. Tidak lebih dari itu. Dia lebih kepada pengkhususan lah. Jadi, efisiensi kebersekanan mereka akan terus meningkat kerana tuntutan semasa yang memerlukan mereka bekerja dengan prestasi terbaik dalam memastikan mereka sentiasa akan mendapat pekerjaan tersebut. Kalau kurang kompeten, ini akan menyebabkan pelanggan akan mencari pekerja yang baru. Ini akan merugikan mereka jika mereka bekerja sambil lewa kerana tiada ikatan perjanjian secara rasmi di antara mereka. Itu adalah cabaran pertama yang boleh kita lihat apabila kita membicarakan berkaitan ekonomi gig. Dan cabaran kedua yang boleh kita lihat ialah kewujudan platform freelancing, di mana kalau kita boleh bicarakan di sini ialah pada masa akan datang, industri platform freelancing atas talian akan terus berkembang dan berfokuskan kepada pasaran lokal, pasaran tempatan.
Mereka yang berkemahiran akan terus menikmati keuntungan di atas kematangan pasaran dan masyarakat tentang budaya kerja semasa. Trend ini bakal kekal menghubungkan mereka yang memerlukan perkhidmatan dan mereka yang memberikan perkhidmatan. Segalanya terletak di hujung jari pada masa ini. Jadi ekonomi gig ini akan berlakunya cabaran-cabaran yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kita sambung ke slide seterusnya. Poin seterusnya berkaitan cabaran yang kita hadapi ialah poin yang ketiga, iaitu berkaitan pekerjaan tetap akan digantikan dengan freelancer. Bagaimana cara untuk dapatkan pekerja yang berkemahiran, mampu selesaikan masalah yang dihadapi syarikat, mampu kurangkan kos syarikat dengan kerja berdasarkan projek sahaja? Jawapannya di sini adalah giggers atau turut dikenali sebagai freelancer, ya. Syarikat tidak akan terbeban dengan kos yang terpaksa dibayar walaupun pekerja tidak bekerja. Sebagai contoh, bayaran insurans, caruman KWSP dan sebagainya. Ini adalah sudut pandang pasaran kerja. Manakala di kalangan pekerja pula, yang berkemahiran pula, mereka sudah bosan buat pekerjaan sama dalam sistem tradisional yang memerlukan mereka datang ke pejabat. Mereka mula memikirkan bahawa mereka mahukan bekerja dalam jadual yang tersendiri, membina jenama sendiri dan berurusan sendiri dalam urusan perniagaan yang lebih bernilai. Ini adalah seperti yang saya nyatakan di peringkat awal tadi, berkaitan freelancer ni akan menggantikan pekerjaan tetap di mana mereka tidak terikat dengan mana-mana syarikat dan mereka menjalankan tugas mereka berdasarkan projek ataupun persetujuan bersama yang telah mereka persetujui lah. Kalau kita tengok cabaran berkaitan ekonomi gig lah. Dan seterusnya kalau kita tengok poin yang keempat ialah penggubalan undang-undang dan polisi. Penggubalan undang-undang dan polisi, walaupun perkara penggubalan undang-undang dan polisi masih lagi tidak menjadi keutamaan pada masa kini, bagi mencari jalan melindungi giggers ataupun pekerja gig, lambat laun ia akan menjadi perhatian oleh pihak kerajaan kerana ekonomi gig telah berkembang di Malaysia dengan pesat, menjadikan ia satu trend yang perlu diberi perhatian. Di luar negara, kalau kita lihat, kebanyakan negara sudah mula mengambil langkah perlindungan kepada mereka yang terlibat dengan ekonomi gig. Contohnya, kalau di Parlimen Eropah, seperti pembacaan yang kami lakukan, telah meluluskan peraturan baru yang memberikan hak minima kepada giggers untuk bekerja, termasuklah untuk kontrak zero hour. Contoh lain adalah negara India. Contohnya telah memperkenalkan Draft Code on Social Security 2019 yang mentafsirkan pekerja yang terlibat dengan ekonomi gig ini sebagai gig workers dan platform workers, di mana mereka akan diberikan hak jika berlaku kematian dan kecacatan, kesihatan, faedah bersalin dan banyak lagi. Ini adalah unsur-unsur yang telah dijalankan oleh mana-mana negara yang aktif memperkenalkan ekonomi gig. Dan tidak mustahil di Malaysia juga dalam proses ini akan berlaku, di mana kajian-kajian telah dilakukan untuk pengumpulan undang-undang dan polisi berkaitan ekonomi gig. Itu adalah cabaran-cabaran perubahan yang berlaku lah dalam kita mendapati kemunculan ekonomi gig. Satu ekonomi yang baru lah, yang bermula semenjak akhir-akhir ini, di mana terutamanya apabila kita berlakunya pandemik COVID-19. Okey, seterusnya kalau kita tengok slide seterusnya. Slide seterusnya lah kita membicarakan berkaitan inisiatif kerajaan dalam mewujudkan peluang pekerjaan dalam ekonomi gig. Kalau di sini kalau kita boleh lihat adalah pertamanya program Kerjaya Gig dari Perkeso. Seiring dengan usaha mengaktifkan pasaran buruh negara khususnya dalam sektor pekerjaan gig, kerajaan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso telah memperkenalkan program Kerjaya Gig dalam program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi pemerkasa pada Mac 2021. Program Kerjaya Gig ini adalah untuk sebahagian daripada insentif pengambilan pekerja dalam Penjana Kerjaya 2.0 yang merangkumi pekerjaan jangka pendek dan pekerjaan gig. Dalam usaha ini, sebanyak 170 juta telah disalurkan kepada lebih 10,000 majikan dan 75,000 pekerja menerusi pelaksanaan program ini.
Bagi menambah baik dan meneruskan penyaluran bantuan kewangan kepada sektor ekonomi gig, kerajaan menerusi pakej perlindungan rakyat dan pemberian ekonomi pemulih yang diumumkan pada Jun 2021 telah memperluaskan skop insentif kerja gig. Insentif ini terbuka kepada graduan, menganggur dan penganggur tegar di bawah Penjana Kerjaya 2.0. Jadi kalau kita tengok kat sini, perluasan insentif ini mengambil kira peningkatan permintaan terhadap pekerja dalam sektor informal termasuk platform gig serta membolehkan individu yang diberhentikan kerja diarah bercuti tanpa gaji dan golongan rentan mendapat manfaat. Ini termasuk juga pada golongan OKU untuk menjana semua pendapatan menerusi pekerjaan jangka pendek atau melalui platform gig sebelum mendapat pekerjaan tetap atau sepenuh masa. Keduanya, kalau kita tengok inisiatif yang telah dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Komunikasi, di mana program yang telah dijalankan ialah program telah dilancarkan program MyGig ini pada Jun 2020 yang mengandungi dua program iaitu MyGig Service dan juga MyGig Digital Freelance. Dan program ini adalah kerjasama inisiatif KBS dengan Malaysia Digital Economic Corporation (MDEC), iaitu agensi di bawah KKMM serta Majlis Belia Malaysia. Kalau kita tengok program pertama iaitu program MyGig Service, ia bertujuan menyediakan sokongan kepada golongan belia, khususnya belia yang terjejas pendapatannya akibat wabak COVID-19 dengan membuka peluang pendapatan secara digital melalui ekonomi gig atau ekonomi perkongsian menerusi platform e-rezeki yang dikendalikan oleh pihak MDEC. Antara jenis pekerjaan yang ditawarkan di bawah program MyGig adalah perkhidmatan penghantaran, perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan baik pulih ataupun servis dan juga menjalankan tinjauan dalam talian dan lain-lain. Manakala program MyGig Digital Freelance adalah untuk mengurangkan beban belia Malaysia, terutama kepada belia yang terjejas pendapatannya akibat secara digital sebagai pekerja bebas digital. Ya, ini digital freelance menerusi platform Global Online Workforce yang dikendalikan oleh pihak MDEC juga. Program ini adalah untuk belia yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan komputer kerana pekerjaan yang ditawarkan adalah secara atas talian. Antara kemahiran yang perlu adalah web and mobile development, internet research, data entry, consultancy, recruiter, content writer dan editor. Dalam program ini, latihan akan diberikan oleh pihak penganjur kepada belia yang terpilih. Antara latihan yang diberikan adalah sesi pengenalan dan kesedaran, latihan secara dalam talian, online serta sokongan dari rakan komuniti pekerja bebas digital, iaitu digital freelance. Dan kalau kita tengok program ketiga antara inisiatif yang dijalankan ialah program penjana KPT CAP, iaitu program penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advancement Program. Ia boleh membantu meningkatkan keupayaan freelancing bagi graduan yang berminat menyertai ekonomi gig. Program ini penting untuk mendidik golongan anak muda kerana ekonomi gig juga memerlukan kepakaran tertentu yang berkemahiran tinggi yang ada di pusat pengajian tinggi. Contohnya kemahiran sebagai kejuruteraan software, kejuruteraan data dan analisis dan sebagainya. Jadi ini adalah antara inisiatif kerajaan dalam untuk mempopularkan ekonomi gig dan lebih-lebih lagi dalam tempoh pandemik COVID-19, maka wujudnya program-program ini untuk rakyat Malaysia dan rasanya para belia perlulah merebut peluang ini untuk menjana ekonomi masing-masing. Kita ke slide seterusnya. Kita dah sampai ke penghujung sesi pembintangan. Sekarang kita bercarakan berkaitan kesimpulan sesi pembintangan yang kita telah buat pada hari ini, pada pagi ini. Jadi, kepesatan teknologi telah membuka ruang yang lebih luas kepada pekerjaan yang berorientasikan gig untuk diakses oleh kebanyakan individu. Ekonomi gig ini adalah sebuah model ekonomi yang bergantung kepada pekerja bebas untuk operasi sesebuah perniagaan. Mereka yang bekerja dalam sektor ini biasanya dipanggil freelancer atau giggers. Jadi perkhidmatan yang ditawarkan adalah berasaskan kemahiran atau kehendak sama ada secara kontrak jangka masa pendek, pekerjaan bebas atau fleksibel dengan disokong oleh aplikasi teknologi. Menerusi pasaran terbuka,
Ekonomi gig juga yang menjadi penghubung kepada sumber yang dapat memberi kebaikan buat mereka yang bekal dan membelinya. Malah, lambakan platform akan terus muncul bagi menjadikan jurang komunikasi antara dua hala ini menjadi rapat. Penerimaannya di Malaysia menunjukkan satu perkembangan positif dan mampu menyumbang peratusan terbesar kepada keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK negara. Sebenarnya ekonomi gig ini bukanlah satu fenomena baru. Pekerja bebas, freelancer seperti konsultan telah lama wujud sebenarnya. Ia mula menjadi salah satu trend utama global disebabkan peranan teknologi. Kepesatan teknologi telah dianggap sebagai disruptive innovation dan membuka ruang yang lebih luas kepada pekerjaan yang berorientasikan gig untuk diakses oleh kebanyakan individu. Maka sebenarnya ekonomi gig ini dalam trend adalah satu trend terkini dalam kerjaya dan dianya perlulah direbut oleh rakyat kita, rakyat Malaysia, dan dia sememangnya telah popular lebih-lebih lagi dalam semasa kita bermulanya tempoh pandemik COVID-19 dan secara keseluruhannya di seluruh dunia pun berlaku juga trend tersebut yang semakin meningkat. Jadi itu sahaja daripada kami untuk sesi perbincangan pada pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Sekali lagi, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh terus bertanya kepada kami pada hari ini. Itu saja. Sekian. Terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih.